Satu kitab kecil yang membincangkan topik macam mana kita nak selamat di akhirat. Sebab apa kita baca topik ni? Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sebagai utusan Allah kepada kita, nak bagi tahu kepada kita. Pertama, Nabi bagi tahu bahawa Allah ni dialah pencipta alam semesta. Bahawa langit, bumi ini, bulan, bintang, kita sendiri ni ada yang mencipta. Dia tak jadi dengan begitu saja. Siapa pencipta? Allah. Tugas Nabi mula-mula datang untuk mengajak manusia beriman kepada Allah. Kemudian tugas Nabi yang kedua, kata Ibnul Qayyim, bila dia datang ajak orang menyembah Allah, dia bukan sekadar ajak, dia ajar cara pula nak sembah Allah. Memanglah kalau kita kata ikut akulah nak sembah Tuhan lagu mana, tak boleh. Mesti ikut cara yang diajar. Ni zaman sekarang ni fitnah kita ialah orang anggap Tuhan tu sama je, yang bezanya cara nak sembah dia. Jadi Tuhan Hindu sembah cara dia, Buddha sembah cara dia, Kristian sembah cara dia, semuanya sembah Tuhan. Kita kata salah, tak boleh kata lagu tu. Tak boleh kata lagu tu. Kalaupun mereka menganggap Tuhan, kena tanya Tuhan dia siapa. Dia pun sebut Tuhan dia sekian. Lagu mana pula sifat dia? Dah kalau betul sekalipun sembah kepada Tuhan yang Maha Esa, cara dia tu macam mana? Sebab cara menyembah Allah ni ditentukan oleh Allah sendiri. Kita tak boleh fikir, aku rasalah aku nak sembah Tuhan ni cara lagu ni. Tak boleh fikir. Bukan level kita nak fikir, sebab kita tak pernah jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya cara yang kita boleh tahu macam mana cara nak sembah Allah daripada Allah sendiri. Macam mana? Allah hantar Rasul, dia turunkan wahyu kepada Rasul ni sampai kepada kita. Lalu Allah wahyukan ke Nabi, wa aqimus salata wa atuz zakah, tunaikanlah salat, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maka Nabi ajar kepada kita salat 5 waktu. Kalau tidak, mana kita nak tahu? Dalam Quran tak ada sebut. Allah wahyu secara umum, detail tu melalui Jibril lagi Allah wahyu kepada Nabi, Nabi ajar pula kepada kita melalui hadis. Subuh 2 rakaat melalui wahyu, Zuhur 4 rakaat melalui wahyu, Asar 4 rakaat melalui wahyu, Maghrib 3 rakaat melalui wahyu, Isyak 4 rakaat melalui wahyu. Zakat nak keluar banyak mana? Melalui wahyu. Bila kita nak buat haji, tarikh bila nak buat haji? Wahyu. Berapa kali kita nak tawaf? Wahyu. Kita tak boleh suka-suka, aku nak salat subuh 3 rakaat, aku nak salat maghrib 2 rakaat. Pasal apa? Maghrib ni kelang kabut, tak sempat. Subuh ni kita tak kelang kabut, masa berpanjang. Jadi kita salat subuh lah 3 rakaat, maghrib ni pendek kita salat 2 rakaat aja. Tak boleh. Pasal kita kena ikut cara dia. Haji, ada kata, oh apalah Arab Saudi yang buat haji sekali setahun. Habis jam, crowded lah habis orang. Nak pula pergi pula kena daftar tabung haji, tunggu 90 tahun. Baiklah Saudi buat haji tiap-tiap bulan. Nah, tiap-tiap bulan ada haji. Jadi tiap-tiap bulan pula orang boleh pergi haji. Lagi bagus. Tak boleh. Haji ini ditentukan oleh agama. Jadi Nabi ni
Tujuan dia kedua mari ajar kepada kita cara nak sembah Allah. Kita tak boleh fikir sendiri, tak boleh. Sebab tu jangan menyimpang, jangan menyelisihi ajaran Nabi. Sehingga ulama sebut syarat nak terima amalan ni kena ada dua. Kita dah belajar dah sebelum ni. Syarat pertama buat kerana Allah. Syarat kedua ikut cara hak Nabi ajar. Kalau tak ikut cara Nabi, sia-sia. Nombor 3, kata Ibn Qayyim, Nabi datang tujuan dia apa? Tujuan dia bagi tahu pula selepas daripada dunia ni adanya alam akhirat, di sana ada syurga dan neraka. Siapa yang beriman kepada Allah ahli syurga, siapa yang kafir kepada Allah, Allah humbankan ke dalam neraka. Jadi ni ajaran Nabi kita. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan golongan yang selamat ni maknanya apa? Orang yang hidup dia berada di atas landasan yang benar, dia mati dalam keadaan baik, bangkit hari akhirat nanti dia selamat daripada azab api neraka. Inilah orang selamat. Kalau kata siapa yang sebenarnya selamat, inilah dia. Kalau atas dunia ni polis tak tangkap pun, sedap dia. Aku buat jahat tak ada orang tangkap pun aku. Pasal apa? Aku ada kabel A, kabel B, kabel C, kabel macam kabel ada. Tak apalah atas dunia. Akhirat bila tentu selamat. Siapa betul-betul selamat? Allah Ta'ala kata dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Semua orang akan mati belaka. Nabi kata kullu nafs, Allah Ta'ala kata dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Tak kira siapa, baik ke, jahat ke, tua muda ke, bangsa apa, mati belaka. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sampai hari akhirat kamu akan menerima balasan dia yang kamu buat atas dunia. Dulu atas dunia ni okey lagi lah. Lalu Allah Ta'ala kata lagi, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Siapa yang diselamatkan daripada api neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga, orang ni hak betul-betul berjaya. Jadi keselamatan yang kita maksudkan bila kita nak bincang ni, selamat akhirat nanti. Dunia ni sementara. Dia berkuasa ke, dia kaya ke, dia dihormati ke, jawatan dia ke, tak ada. Semua tu bila masuk kubur je tak tanya dah. Soalan bila mati ni 3 ya soalannya. Hak utama lah, 3 hak utama. Lepas 3 hak utama tu ada pula lah huraian-huraian bawah dia. Tapi 3 utama ni soalan akan ditanya mula-mula. Apa dia? Man rabbuka. Orang nak baca talqin tu kan. Dia kata apabila datang kepada kamu malaikat bertanya kepada kamu, siapa Tuhan kamu? Maka jawablah dengan lidah yang fasih. Nak jawab bukan dengan lidah yang fasih, mulut tutup dah masa tu. Mulut kelu dah masa tu. Yang boleh jawab ialah orang yang waktu hidup dia beriman kepada Allah, maka dia pun jawab, Allah Tuhan aku. Soalan yang kedua apa dia? Waman nabiyyuka. Siapa nabi kamu? Dia tak tanya ketua kita siapa, tok ngulu kita siapa, tak tanya. Tak tanya presiden parti, dia tak tanya. Dia tanya nabimu siapa? Kemudian yang ketiga dia tanya wa ma dinuka.
apa agama kamu? 3 dia tak. Apa agama? Dia tak tanya parti ke apa, warga negara mana, bangsa apa. Tak ada lah kata kerana dia Melayu dia masuk syurga dulu, tak ada. Kerana dia Arab dia masuk syurga dulu, tak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi kita ni cari jalan hidup hak kita nak tahu siapakah dia yang selamat tu. Siapa yang dia selamat? Sebab Nabi dah bagi tahu juga, semua orang ngaku dia lah paling selamat. Dia ngaku, kalau tanya orang, dia semua ngaku aku selamat. Mana ada orang nak ngaku dia tak selamat? Tapi Nabi SAW kata umat Nasrani, umat Yahudi dah pecah kepada 71 kumpulan. Umat Kristian berpecah kepada 72 kumpulan. Umat Nabi akan berpecah juga kepada 73 kumpulan. Hujung hadis tu Nabi kata semua sekali masuk neraka. Semua hak pecah tu semua sekali masuk neraka, kecuali satu. Kecuali satu. Sahabat bila dengar satu tu tanya terus sahabat, Rasulullah, siapa yang selamat satu tu? Maka Nabi SAW jawab, hum ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat yang satu tu ialah orang yang hidup dia, manhaj dia, cara hidup dia seperti cara Nabi dan sahabat Nabi. Agama dia seperti agama Nabi dan sahabat Nabi. Ada beza ke dengan agama Allah ni ustaz dia tu? Oi tuan-tuan, saya baru balik Indonesia semalam, baru sapa. Di Indonesia dia ada istilah Islam Nusantara. Orang Indonesia dia bagi tahu saya, ustaz jangan pelik, sini macam-macam dia tu, macam-macam. Semayang raya, soft lelaki perempuan sama. Hak bagi khutbah raya ke perempuan, turun boleh jadi imam, tu imam jadi perempuan. Ada di Indonesia. Bila dia kata, tak boleh dah, Islam kita Islam Nusantara, kita tak nak Islam gaya Arab, kita nak Islam gaya Nusantara. Macam dia tu terima wahyu daripada Allah. Jadi kalau kita bahas ikut hadis ni, bahaya. Kita ikut Nabi bukan sebab dia orang Arab. Dengar ni, kita simpan janggut ke, kita pakai jubah ke, bukan sebab ikut orang Arab. Kita baca Quran dalam solat bahasa Arab bukan sebab Nabi tu orang Arab dak. Sebab Allah yang wahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebab tu kita baca bahasa Arab. Bukan kerana Nabi tu orang Arab simpan janggut, tak. Sebab Nabi ada je orang Arab hak tak simpan janggut, ada juga Nabi janggut. Yahudi masa tu simpan janggut tuan-tuan, kalau tengok zaman lah ni pun. Tapi Nabi Muhammad SAW dia suruh kita simpan, kita simpan. Kita ikut Nabi ni bukan sebab orang Arab, kita ikut sebab dia terima wahyu. Dia ajar kepada kita tu, wanita suruh tutup Arab pakai tudung, labuh sampai ke dada, bukan sebab orang Arab. Ada Dr. Mufti Meng, tuan-tuan pernah kenal ni Mufti Meng kan? Soho kan dia masuk Mufti Meng, penceramah bahasa Inggeris daripada Zimbabwe tu. Tapi bukan kulit hitam, dia kulit putih. Dia pergi ceramah tempat gereja. Orang gereja ni dia pun pakat tanya, mula-mula dia tanya, kenapa kamu simpan janggut? Allah bagi ilham kepada Dr. Mufti Syekh Mufti Meng. Dia kata, mu tahu, aku kalau nak jawab Nabi Muhammad suruh, ni orang Kristian tak percaya pada Nabi Muhammad. Dia kata apa? Aku duduk di Zimbabwe. Budak-budak Zimbabwe ni bila aku jalan je di jalan, kanak-kanak ni nak kata Yesus tu maksud Jesus lah, Nabi Isa. Sebab apa dia tengok aku tu dia ingat Nabi Isa.
Sebab dalam gereja rupa Nabi Isa, bukan orang Islam buat ni, orang Kristian yang buat. Kita tak tulis, tak lukis gambar Nabi, tapi orang Kristian dia lukis gambar Nabi Isa. Waktu dia lukis gambar Nabi Isa, semua gambar kau patung kau Nabi Isa digambarkan dalam gereja ada janggut. Sehingga orang Kristian, budak-budak Kristian, Mufti Meng di jalan dia kata, oh Yesus, maknanya inilah dia Yesus, serupa. Tapi kalau dia tengok padri, tak serupa. Dia kata, maka aku hari ni lebih ikut Nabi Isa daripada kamu. Rupanya tak puas hati, bangun pula orang perempuan seorang. Kenapa orang perempuan Islam ni dihalang hak kebebasan dia, disuruh tutup kepala? Kita kan free, biarlah free hair, kenapa kena tutup kepala? Mufti Meng ni Allah bagi ilham, dia kata sebab aku ikut Virgin Mary. Sebab dalam gereja juga Mary pakai tudung. Nan dia tu nan apa daripada patriark perempuan tu kan, pakai tudung. Nak ceritanya kepada kita, kita ikut Nabi ni bukan sebab harap ke tidak. Kita ikut Nabi sebab Nabi ni terima wahyu dari Allah. Dan nak selamat di hari akhirat, kena mendapat rahmat dari Allah tu lah. Ayah pen kita tak terima lah sebab dia nak Tuhan palsu. Kahar hak duduk di Kementerian tak terima juga sebab dia palsu. Kita terima Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad adalah Rasul yang benar. Jadi ingat tuan-tuan, jalan golongan selamat ni ialah kita nak tahu bagaimana Nabi dan para sahabat hidup, beragamanya macam mana, akidahnya macam mana, ibadatnya macam mana, muamalatnya macam mana, akhlaknya macam mana. Semua kita ikut Nabi. Sebab tu kalau ada peluang tuan-tuan, belajarlah, bacalah hadis Nabi. Belajar. Kita belajar hadis Nabi ni supaya kita kenal Nabi kita. Bangun pagi Nabi macam mana, masuk tandas Nabi macam mana, waktu Nabi salat Nabi macam mana, baca Nabi baca macam mana, rakaat Nabi macam mana, zikir selepas salat Nabi macam mana, nikah kahwin Nabi macam mana, makan Nabi macam mana, tidur Nabi macam mana. Semua kehidupan Nabi itu ibadat. Jadi kita ni sebagai umat nak selamat di hari akhirat, kena ikut Nabi. Akidah keimanan kita, mempercayai tentang Tuhan tu macam mana, kena ikut sebagaimana Nabi bagi tahu. Zikir kita nak sebut subhanallah ke alhamdulillah ke Allahu akbar, ikut cara Nabi. Ni ada orang zikir dia tak sebut nama dah, dia pakai nafas dia. Duk main gitu. Kita kata, kenapa pula duk main zikir lagu tu? Mula-mula duk Allahu Allahu Allahu. Dia tak sebut dah. Subhanallah tak ada, alhamdulillah tak ada, Allahu akbar tak ada. Dia buai dah subhanallah ke Allahu akbar ke alhamdulillah. Dia sebut Allah saja. Allah 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 mula-mula. Lepas tu dia naik taras sikit. Allahu 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 Allahu. Lepas tu naik lagi martabat dia. Dia kata martabat lah, kita kata tidak martabat. Kita kata itu kejahilan. Lepas naik Allahu, buai dah Allah. Hu. Sampai satu tahap, nafas dia tu dia anggap zikir. Pada dia, inilah zikir paling tinggi. Tapi kita akan tanya balik. Ada ke tidak Nabi kita ajar macam tu? Soalan pertama, kalau ada orang datang kepada tuan-tuan, ajar amalan, apa-apa pun amalan, soalan pertama, adakah Nabi buat? Adakah Nabi ajar? Sebab apa? Jalan golongan yang selamat akhirat ni, Nabi bagi tahu, orang yang selamat daripada neraka, orang ikut Nabi sebagaimana sahabat dulu ikut Nabi. Soal dia kata falsafah dia begini. Allah, falsafah boleh reka belaka tuan-tuan.
Nafas kita ni sama dengan nama sebut. Bila sebut nama aku ikut dalam nafas niat di hati gapo ada titik-titik macam mana. Boleh sebut belaka, tapi soalan kita sebagai umat, soalan mula kita kena tanya. Oh gitu. Aku nak tanya Nabi dulu ada ke buat lagu tu? Kalau dia kata tak ada, kalau tak ada Nabi tu, belum tentu lagi tak boleh buat. Okeylah kita kata. Kalaulah boleh buat sekalipun, mana baik nak buat hak Nabi dengan hak ni. Kalau dia kata hak ni lebih baik daripada Nabi, orang ni telah terkeluar daripada agama sebab dia mendakwa Nabi ni tak sempurna. Takkan ada orang lebih baik amalan dia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling baik amalan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak selamat akhirat, cara Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam banyak-banyak benda hak Nabi dakwahkan kepada kita. Dakwah Nabi ni selama 23 tahun Nabi dakwah. Kunci dakwah Nabi ni apa dia? Duduk di mana kunci dia? Yang mana kalau kita kata di situlah asas segala-galanya. Apa dia kunci dia? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam banyak hadis, tuan-tuan. Kalau kita boleh sebut beberapa, Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Nabi kata, aku ni diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Jelas Nabi kata. Tujuan utama Nabi mari ni nak ajak kita menyembah Allah. Dan Nabi SAW juga sebut dalam hadis yang lain, iman ni ada 70 lebih cabang. Cabang iman paling tinggi la ilaha illallah. Hak paling rendah buang sampah dari jalan. Dan malu itu sebahagian dari iman. Hadis Nabi kata. Cabang iman paling tinggi apa dia? La ilaha illallah. Dan kalau kita perhati pula dalam Quran, ulama bahaskan dalam bab ni tafsir ayat Quran yang paling utama dalam Quran ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kerana kalimah la ilaha illallah inilah, siapa yang ada la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Siapa yang tak ada kalimah la ilaha illallah dia tidak akan dapat masuk syurga walau baik mana sekalipun dia. Kerana la ilaha illallah adalah kunci kepada syurga. Hak ni hak paling utama sekali Nabi ajar. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak paling utama ni lah hak paling kita kena jaga, hak paling utama ni lah hak paling kita kena faham, hak paling utama ni lah hak paling kita kena pertahankan. Hari ni musuh-musuh tauhid ni kita panggil kalimah tauhid. Hari ni musuh-musuh tauhid ni banyak. Dan ini yang bab kita nak baca pada malam ni pada kitab kita ni. Kitab kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak baca bab tajuk dia malam ni A'da'ut Tauhid. Musuh-musuh tauhid. Rupa-rupanya bila Nabi datang bawa ajaran Islam kepada kita supaya umat ni mengucap la ilaha illallah, ada musuh-musuh yang berusaha supaya orang Islam ni tidak selamat di akhirat dan mereka dihumban oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Musuh-musuh tauhid kita panggil. Pertama, siapa hak gelar musuh ni? Jawab dia, bukan kita. Yang menggelarkan mereka sebagai musuh ialah Allah sendiri. Dalam Quran ada satu ayat
Allah gambarkan Nabi ni ada musuh. Kalau orang musuh dengan kita, musuh dengan saya ke dengan siapa, tak heran lagi. Nabi ni orang akhlak paling baik, tutur bahasa paling lembut, budi pekerti paling santun, pun ada musuh juga. Ish. Dan yang memusuhi Nabi itu sebab Nabi ajak kepada tauhid, la ilaha illallah. Sebelum Nabi jadi rasul, tuan-tuan, 40 tahun Nabi sebelum jadi rasul, gini, tak ada orang mu benci Nabi. Sungguh, Nabi sebelum 40 tahun di Mekah ni orang sayang belaka. Orang bergelar Nabi kita sebagai apa di Mekah masa tu? Al-Amin. Al-Amin orang gelar, orang paling amanah. Sehingga orang kafir ni, orang Quraisy waktu nak pergi musafir ke pergi mana ke, dia akan tinggal barang dia kepada Nabi kerana jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sebelum jadi Nabi. Bila Nabi diutus menjadi rasul, Nabi ajak kepada tauhid, Nabi ajak menyembah Allah sahaja yang Maha Esa, maka Nabi dimusuhi. Jadi tauhid ni ada musuh rupa-rupanya. Siapa musuh tauhid paling utama? Baik, jadi bagaimana saya sebut tadi, kita bukan nak reka, sebaliknya kita umat ni kena faham Quran kata. Dalam Al-Quran ada satu ayat dari surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 112. Ayat 112. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Allah kata bagi setiap nabi ada musuh. Siapa dia musuh dia? Syayatinal insi wal jin. Itulah syaitan. Setan. Bahasa sedap sikit kan, kalau syaitan ni tak berapa mana sedap. Setan bahasa kita. Bau bunyi buruk. Kalau syaitan apa macam lembut lagi. Kalau setan bau kita kata kasar. Memang kena sebut kasar sebab musuh. Musuh ni takkan kita nak sebut lembut-lembut. Musuh ni Nabi Allah kata dalam Quran, syayatinal insi wal jin. Dua jenis. Pertama, setan manusia. Setan manusia. Dia manusia tapi setan. Pasal apa? Dia ni ajak manusia supaya meninggalkan penyembahan kepada Allah. Setan manusia. Orang ajak marilah kita sembah Allah, mintalah dengan Allah, jangan minta dengan makhluk. Dia kata tak, mari kita pergi minta dengan makhluk. Dia kata mari pergi sembah berhala. Dia kata kita minta dengan pokok, kita minta dengan bintang, kita minta dengan bulan, kita minta dengan batu, kita minta dengan kubur, kita minta dengan busut, pusu, apa benda lah. Minta dengan makhluk ni, semua orang yang mengajak menyembah selain Allah, maka dia adalah setan. Syayatinal insi wal jin, setan manusia, dan paling utama juga setan jin. Setan jin ni mungkin kita tak nampak, tapi dia duk hasut kat dalam, dia hasut. Mugi mintalah dengan fulan, mugi mintalah dengan dia, jangan minta dengan Allah. Kadang-kadang dia kata, mu siapa nak minta dengan Tuhan, mu banyak dosa. Allah ni Tuhan, dia offer kat kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, dalam Quran sebut ni,
berdoalah kepadaku, nescaya aku kabulkan permintaanmu. Allah suruh kita nak apa-apa, minta dengan Allah. Mari orang ni kata, mu siapa nak minta direct dengan Allah? Tak boleh, mu kena minta dengan patung-patung. Mu kena minta dengan apa? Perantara-perantara. Yang mana sebenarnya Nabi SAW tak ajarkan kepada kita benda tu. Orang Arab dulu asal-asal sembah Allah juga. Orang jahiliyah dulu asal-asal sembah Allah. Asal-asal dia, sebab dia ni asal-usal orang Arab Quraisy ni keturunannya daripada keturunan Nabi Ibrahim juga. Kan Nabi Ismail pun tinggal di Kaabah. Kemudian Bani Jurhum duduk situ. Lama kelamaan keluar susu galuk tu keluar kabilah Quraisy. Hak sembah patung berhala tu asal anak cucu daripada Nabi Ismail juga. Tapi macam mana daripada dia ni anak cucu Nabi Ibrahim, asal Nabi Ibrahim menyembah Allah, asal Nabi Ismail juga menyembah Allah. Mari mana sampai di Abu Jahal ni dia sembah patung berhala. Asal usul dia ialah perantara. Kita tak boleh sembah Tuhan secara direct. Kita sembah Tuhan ni kerana melalui perantara. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Bila orang kata kepada orang Quraisy, orang jahiliah, jangan sembah selain daripada dia kata jangan, kami sembah tu bukan kami sembah dia, kami jadikan perantara je. Tapi lama kelamaan akhirnya perantara itulah yang dijadikan tempat permintaan, tempat sembahan dan seumpama dengannya. Jadi musuh tauhid ni ada. Kena hati-hati. Akan ada orang, akan ada jin, syaitan daripada jin dan manusia yang mengajak manusia melencong daripada jalan hak Nabi ajar. Kena hati-hati. Antara jin dengan manusia dua-dua bahaya. Jin ni kita tak nampak, dia duduk sama dengan kita. Setan hak tak nampak dah. Hak berat lagi setan manusia. Muka serupa kita, cakap bahasa kita, dia ajak kita, mari kita pergi. Macam-macam dia buat amal, ritual. Bomoh, dukun. Minta dengan setan, minta dengan jin. Kena bunuh, syarat orang tu kena bunuh, ambil darah dia, minum air liur dia, kena berzina dengan orang tu selepas dia bunuh. Semua ni syarat-syarat jin. Tujuan apa? Nak suruh manusia masuk neraka. Jahat tuan-tuan. Atau bagi nak, tak apa, kita dah Islam dah tak. Apa guna dia tu ahli sihir tu tukang tu dukun. Kalau di Indonesia kita di situ ada dukun tu bunuh 40 orang. Tanah berdiri belakang kebun rumah dia. Dukun. Siapa suruh tu? Setan jin. Lepas dia ikut setan jin, dia sendiri jadi setan. Nabi ada soalan dia mudah. Kalau kita tak tanya. Nabi dulu ajar macam mana? Nabi dulu ajar, kalau kita nak minta apa-apa, minta dengan Allah. Kita tak pandai bahasa Arab, minta dengan bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Ya Allah, murah rezeki aku. Ya Allah, jodohkanlah anak aku. Minta dengan Allah. Jangan pula gigi telaga mahsuri, campur duit shilling dalam telaga mahsuri. Mudah-mudahan aku dapat zuriat. Uish, apa hal dia minta dengan telaga mahsuri? Kita dah sebut dah, tak betul. Ada orang tu kata kalau nak beranak, kalau nak mengandung, pergi berendam dekat tasik Dayang Bunting. Kat Langkawi tu ada tasik Dayang Bunting, pergi mandi dekat tasik Dayang Bunting, jadi mengandung. Apa hal dia pergi? Jangan buat macam tu. Inilah dia suara-suara yang mengajak manusia musuh-musuh kepada tauhid. Kita ni sebaliknya, kalau nak mengandung, minta dengan Allah. Kalau nak kerja, minta dengan Allah. Nak rezeki, minta dengan Allah. Nak sihat, minta dengan Allah. Sebab Allah ajar kita, Quran kata apa?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jelas, clear. Nabi aja gitu. Satu hari Nabi dengan para sahabat ni, dia berjalan. Masa tu sahabat-sahabat ni baru masuk Islam. Lepas balik daripada perang Hunain, dia lalu kat satu pokok. Rupa-rupanya orang jahiliah dulu dia ada pokok keramat. Pokok tu dianggap keramat. Jadi bila dia ada hajat, dia pergi kat pokok tu, dia ikat tali lah, dia ikat apalah kat pokok tu. Jadi mereka yang baru masuk Islam ni, dia lalu kat pokok tu, dia kata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, carilah satu pokok kat kita, kita buat macam dia juga. Dia pun ada pokok, kita buat pokok versi Islam pula. Versi Islam tapi pokok kita. Kita tak payah buat pokok dia, tak payah gila. Kita buat pokok keramat hak Islam punya. Nabi SAW kata, kamu ni sepertinya pengikut Nabi Musa. Nabi Musa tu bila tengok orang patung berhala, dia kata juga pada Nabi Musa, Nabi Musa, buatlah kita satu patung supaya kita boleh sembah Tuhan juga. Akhirnya Nabi SAW tak pilih, tak kata-kata apa pada sahabat. Nabi kata apa? Mu ni serupa pengikut Nabi Musa, nak ikut orang kafir. Sebaliknya kita orang Islam ni, Nabi ajar kepada kita, minta kepada Allah. Tak perlu pokok keramat, tak perlu kubur keramat, tak perlu gapo cincin keramat, tak perlu keris keramat, tak perlu keramat-keramat. Minta dengan Allah ya tuan-tuan. Salat 2 rakaat, ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah dengan penuh kerendahan hati. Tunaikanlah hajatku ya Allah. Allah kan maha mendengar lagi maha melihat. Gitu Nabi ajar kat kita. Jadi orang yang mengajak kita menyembah, berdoa kepada selain Allah ni dikenali sebagai musuh-musuh tauhid. Allah kata dalam Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Setiap nabi, semua nabi ada musuh belaka, dan musuh nabi terdiri dari kalangan setan manusia dan juga setan jin. Allah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah.
La ilaha illallah Allah subhanahu Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Justru kita ni sebagai umat Islam, bila kita beriman kepada Allah, kena rajinlah baca apa kata Allah. Itulah penyelamat kita. Kena rajinlah juga baca apa hak Nabi ajar kepada kita. Kalau kita dok main rasa, kita rasalah, saya rasa takkanlah tak betul, takkanlah, dok main takkan semua. Tuan-tuan, agama ni tidak terbina dari atas sangkaan takkanlah. Agama ni terbina di atas wahyu. Sebab tu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah pesan awal-awal lagi kat kita. Nabi kata apa? Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku akan pergi, aku akan bahasa kita akan faham, Nabi akan pergi. Tapi Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Hadis ni famous, masyhur. Semua kita tahu. Apa yang Nabi tinggal kat kita? Dua benda. Selama kita berpegang dengan kedua-duanya, Nabi kata kita selamat. Lan tadillu abada. Kamu tak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia tuan-tuan? Kitabullah, Quran. Yang pertama. Yang kedua apa? Sunnah Nabi. Sunnah ni hadis tu lah. Hak Nabi sebut, hak Nabi kata, hak Nabi buat, hak kita tahu Nabi macam ni, itulah dia sunnah. Jadi wajib kepada kita nak tahu jalan selamat, rajin-rajinlah baca Quran dan faham Quran. Rajin-rajinlah dengar hadis Nabi dan faham hadis Nabi. Sebab tu saya kata tadi, kalau ada orang datang kepada kita ajar sesuatu benda, kita tanya soalan pertama, ada ke tak Nabi buat macam ni? Zikir, kadang-kadang ada zikir tu melompat-lompat, macam turun naik. Kita tak pernah tengok zaman dulu, tapi zaman ni ada. Kita tengok dalam YouTube lah, sini tak ada, kita tak nampak pula kat masjid ni. Tapi tengok kat YouTube, orang pakai jubah, pakai serban, tasbih pula besar, zikir duk main. Sekali tengok je gaya macam Yahudi zikir dekat wall of apa? Dekat Baitul Maqdis tu kan ada dinding kesedihan, ratapan wall, dinding ratapan. Duk gitu pak dia. Kita sekali tengok lebih kurang je nampak. Jadi kita ni kena tanya, Nabi kita macam mana sebenarnya? Nabi buat macam mana? Zikir Nabi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Hak Nabi ajar dah kita. Bangun tidur, bangun ada zikir, nak tidur ada zikir, nak masuk tandas ada zikir, keluar tandas ada zikir. Istighfar ada cara dia, selawat ada cara dia, hak Nabi ajar. Cukup belaka dah. Tapi kadang-kadang orang kita ni dia tak rasa cukup dengan hak Nabi ajar. Dia nak rasa pelik pada orang tu, dia nak seronok. Oh, tak ada lagi orang buat macam ni. Jangan lagu tu. Agama ni jangan cari pelik pada orang. Agama ni kena cari hak mana serupa dengan Nabi. Kalau tidak tuan-tuan parah. Jangan pak kita pula jadi Islam Nusantara pula pak kita nayang. Islam versi Malaysia, jangan ada. Islam kita mesti ikut Quran dan Sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat musuh kepada dakwah Nabi, dakwah tauhid ni, antara sifat dia. Dakwah ni di antara sifat kaum musyrikin ialah jika mereka mendengar seruan kepada Allah semata-mata, hati mereka tak seronok. Takkan nak sikit-sikit nak sebut Allah, sikit-sikit nak sebut Allah.
Dia tak suka. Tapi bila diajak menyembah selain dari Allah, dia rasa semangat, dia rasa seronok. Dia rasa seronok. Minta dengan sesuatu selain daripada Allah. Tak kira lah, kadang-kadang dijenamakan selain Allah tu nama wali. Kadang-kadang wali tu tak wujud pun. Ada kisah tuan-tuan, kisah benar. Saya sebut dah cerita ni dulu. Dekat satu negara Arab ni, dia ada satu kubur keramat, dikatakan kubur wali. Maka orang pakat gila minta hajat sini ni. Tukang jaga kubur ni dapat untung banyak. Masa orang datang, orang bagi duit, dia dapat untung. Mati, penjaga kubur tu mati. Bila mati, maka orang mewarisi dia ni ada dua. Bergaduh dua orang ni. Siapa nak mewarisi kubur? Pakat bergaduh pasal apa? Ni kalau dapat waris ni dapat harta banyak. Bergaduh sampai ke mahkamah. Sampai mahkamah, mahkamah memutuskan antara A dengan B ni dapatlah kepada A lah bagi contoh. Tapi A ni dia duduk kampung lain. Maka mahkamah juga memutuskan supaya kubur keramat ni kena pindah. Kena gali balik, pergi tanam kat kubur A tu, biar A pula jaga. Maka setuju pakak. Maka hari hak ditentukan pakak mari gali. Rupa-rupanya tulang hak mereka jumpa bukan tulang manusia pun, tulang lembu. Bukan kubur pun sebenarnya. Tapi mungkinlah orang dulu tu tak tahu lagu mana. Ada jenis-jenis macam ni lah sebut musuh tauhid ni. Jadi mengajak manusia menyembah, minta hajat daripada sesuatu selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW tak pernah ajar sahabat dia macam tu. Kita ada hajat, Nabi kata idza sa'alta fas'alillah. Kamu nak minta apa-apa, minta dengan Allah. Jadi antara sifat musuh tauhid ialah bila diajak minta kepada Allah, dia rasa biasa je. Tapi bila diajak minta kepada selain Allah, dia rasa inilah yang. Dan perkara ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tuan-tuan. Surah Az-Zumar ayat 45. Tuan-tuan ambil masa, ada waktu buka Quran, baca. Surah apa? Surah Az-Zumar. Ayat nombor berapa? Ayat 45. Tanda. Apa ni baca? Buka baca. Allah Ta'ala kata, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan apabila hanya nama Allah sahaja yang disebut, maka kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Bila sebut nama Allah tak seronok, hati dia kesal. Rasa macam biasa, tak seronok. Tapi wa idza dzukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila disebut nama sembahan selain Allah, tiba-tiba mereka girang gembira hati mereka. Bila diajak minta kepada Allah, diajak kepada Allah, tak seronok. Tapi bila diajak minta kepada selain Allah, hati mereka gembira. Ini antara sifat musuh agama, musuh tauhid. Sebab tu kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita baca Quran, Allah dah bagi tahu dah. Orang mukmin ni sepatutnya bila dengar nama Allah, gementar hati. Aku tak akan sembah selain daripada Allah, tak akan minta. Ada satu hadis, tuan-tuan. Hadis ni dia cerita, saya pernah cerita dah, tapi kita ulang balik sebagai penutup. Hati ni kalau dia dia tengok dia benar-benar tauhid, dia tak akan tunduk kepada selain Allah. Ni ada seorang dalam hadis dulu, kita sebut hadis dulu. Ada dua orang lelaki. Lelaki ni dia musafir, sampai di tengah jalan kampung, sampai dekat kabilah, orang semua berhala.
Maka dua orang ni ditangkap. Syarat dia, kalau kamu nak selamat, kamu kena sembah berhala kami dulu, barulah kamu boleh pergi. Maka seorang tu kata apa? Aku tak ada apa-apa nak dipersembahkan. Orang pun tu kata, tak apa, mu carilah apa pun, yang penting kamu persembahkan sesuatu, kamu korbankan sesuatu. Akhirnya dia mengorbankan seekor lalat. Dia tepuk lalat, dia ambil, letak lalat tu sebagai persembahan kepada berhala. Seorang lagi kata, aku tak akan sembah, aku tak akan persembahkan korban apa pun kepada selain Allah. Akhir sekali laki ni mati kena bunuh. Tapi hak selamat ni dia pun keluar daripada kampung tu. Takdir Allah, siapa tengah jalan mati juga. Ajal ni di tangan Allah. Maka akhirnya seorang lelaki masuk syurga kerana lalat, dan seorang lelaki masuk neraka kerana lalat. Yang masuk neraka kerana lalat sebab dia persembahkan korban tu, seekor lalat, kepada sembahan selain Allah, masuk neraka. Dan seorang lagi masuk syurga kerana seekor lalat sebab dia mati dibunuh kerana enggan mempersembahkan korban seekor lalat kepada berhala. Ni bila ni? Bila hati dipenuhi iman. Saya tengok dalam video dekat dengan YouTube ke Facebook lupa. Ada seorang orang putih, orang Europe. Dia kata, antara nikmat paling besar dalam hidup aku sekarang ni setelah masuk Islam adalah Islam tu sendiri. Yang manakala hari ni orang datang bayar kepada aku 1 bilion untuk aku tinggalkan Islam, aku tak akan buat, aku tak akan ambil. Pasal apa? Nikmat Islam yang ada pada aku ni tak boleh dibayar dengan harta benda. Inilah nikmat iman. Karena itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya pesan sekali lagi, jagalah tauhid. Dan kita mesti mencintai Allah seperti mana Nabi SAW ajar kepada kita mencintai Allah. Kita menyembah Allah seperti mana Nabi SAW mengajar kita menyembah Allah. Dan kita mempertahankan Allah daripada dihina, dicaci, dimaki, disalahgunakan. Kerana seperti mana Nabi SAW juga mempertahankan Allah daripada dicaci, dimaki, dihina. Kenapa? Kerana kita beriman dengan Tuhan yang Maha Agung. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah dia bab pada malam ni, musuh-musuh tauhid. Dan kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, ialah jenis-jenis orang, jenis-jenis orang yang mengajar ataupun berkaitan dengan tauhid. Ada orang bila mengajar tauhid suka, ada orang bila mengajar tauhid tak suka. Ada orang bila sebut syirik, oh aku selamat daripada kesyirikan. Ada orang bila sebut syirik, yang musuh tauhid ni, oh lo sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Dia tak suka bila orang mengajak kepada tauhid. Ini pembahagian ni ada disebut oleh ulama. Jadi kita insya-Allah ada waktu nanti kita akan baca tentang pembahagian manusia berdasarkan suka atau tidak mereka kepada tauhid. Semoga Allah Ta'ala jaga iman kita, menjadikan kita cinta kepada iman. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman dan hiaskanlah keimanan itu di dalam hati kami, dan jadikanlah kami benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemunafikan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang Tuhan maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau balikkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, innaka antal wahhab, engkaulah Tuhan yang maha luas anugerahnya. Ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.